Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video saya berkongsi doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kali ini saya ingin kongsikan sebuah doa yang pendek tetapi padat, yang amat baik khasnya dalam suasana kesibukan kita dalam urusan harian. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 1301. Penomboran lain hadis nombor 1522 dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ia daripada Muaz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaza biyadihi wa qala ya Muazu wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka. Okey, daripada Muaz bin Jabal bahawasanya Rasulullah SAW memegang tangannya lalu bersabda, wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku mencintai engkau. Demi Allah sesungguhnya aku mencintai engkau. Sebelum menyambung hadis ni, saya nak kena pause dan jelaskan terlebih dahulu sebab kenyataan ini mungkin memuskilkan bagi sebahagian penonton. Macam mana ni? Sesama lelaki cinta-cinta pula ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sememangnya dianjurkan untuk mencintai sesama Muslim, khasnya terhadap Muslim yang bertakwa kepada Allah, memiliki akidah yang sahih dan juga sentiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dan apabila kita mencintainya, adalah sunnah untuk mengkhabarkan kepada orang itu bahawa kita mencintainya kerana Allah. Okey, hadis ni kita stop sekejap. Kita pergi ke sebuah hadis lain dalam Sunan Abu Daud juga, hadis nombor 4460. Jika penomboran lain hadis nombor 5125 dan ia dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Daripada Anas bin Malik, anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu haza. Okey, daripada Anas bin Malik bahawanya seorang lelaki sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu melintas di hadapan mereka seseorang lelaki. Lalu lelaki yang sedang duduk di sisi Rasulullah itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai orang yang melintas itu. Okey, ni lelaki sama lelaki tu. Okey, dia mencintai orang yang melintas itu. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada lelaki yang duduk di sebelahnya itu, a'lam tahu, sudahkah engkau memberitahu perkara ini kepada dia? Qala, berkata lelaki yang duduk di sebelahnya, la. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'limhu, beritahulah kepadanya. Qala, okey, sekarang ni berkata Anas, qala falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah. Maka lelaki yang duduk sebelah Nabi itu pun bangun menyusuli, mengikuti lelaki yang melintasnya tadi dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku mencintai engkau kerana Allah. Faqala, lelaki itu menjawab balik, ahabbuka lazi ahbabtani lahu. Dia menjawab balik yang bermaksud, semoga engkau juga dicintai oleh zat, oleh Allah yang mana engkau mencintai aku kerananya. Okey, saya ulangi yang akhir itu, semoga engkau juga dicintai oleh Allah yang mana engkau mencintai aku kerananya. Oleh itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apabila kita mencintai seseorang, tak kisah lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Lelaki pada perempuan janganlah, sebab nanti menimbulkan fitnah pula kan. Perempuan kepada lelaki janganlah, nanti menimbulkan fitnah pula. Tetapi lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan, tetapi cinta itu adalah kerana Allah, kerana imannya, kerana kesungguhannya berpegang kepada agama, maka adalah sunnah untuk mengkhabarkan perkara itu kepada dia. Tetapi ini kita kena hati-hati sebab boleh menimbulkan salah faham. Engkau ni kaum Nabi Lut ke? Okey, boleh menimbulkan salah faham. Maka khabarkannya kepada orang yang faham sunnah, kepada orang yang faham hadis ini bahawa memang disunnahkan
untuk kita memberitahu kepada saudara kita yang seagama bahawa kita mencintainya kerana Allah. Okey, kita balik kepada hadis Muaz yang menjadi fokus dalam video saya ini. Okey, setelah mengkhabarkan wallahi inni la uhibbuka, faqala Rasulullah SAW meneruskan lagi, usika ya Mu'azu la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Okey, setelah menerangkan bahawa baginda mencintai Muaz, cinta kerana Allah, Rasulullah SAW bersabda lagi, aku wasiatkan kepada engkau wahai Muaz, jangan meninggalkan doa ini pada setiap penghujung solat, pada setiap dubur, iaitu penghujung solat. Apakah itu? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki serta mengindahkan ibadahku kepadamu. Okey, doa ini pendek dan saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah pun mendengarnya, bahkan mungkin sudah pun mengamalnya. Baik, saya beri sedikit ulasan tentang doa ini ya. Okey, melalui doa ini kita meminta pertolongan Allah Subhanahu Taala untuk membantu kita dalam 3 perkara. Pertama, berzikir kepadanya dalam kesibukan urusan harian, termasuklah diri saya ini, mungkin kita terlupa atau terleka daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru melalui doa ini kita meminta pertolongan Allah agar mulut kita ini sentiasa basah dengan berzikir kepadanya, baik zikir yang mutlak mahupun yang muqayyad. Apa yang saya maksudkan dengan lisan ataupun bibir yang basah, sentiasa basah berzikir? Okey, dalam sebuah hadis lain riwayat Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 3297, jika penomoran edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 3375 dengan darjah yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ada seorang lelaki yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini banyak bagiku. Okay? Seolah-olah macam banyak sangat untuk dia laksanakan. Okay? Dia rasa berat pula ya. Lalu lelaki itu menyambung lagi, maka beritahulah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang selalu. Baginda menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah kerana berzikir kepada Allah. Okey, jadi hendaklah lisan kita ni sentiasa basah melazimi zikir kepada Allah. Sedikit ulang kaji. Tadi saya sebut apa? Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir yang boleh dibaca pada bila-bila masa atau mana-mana, umpama la ilaha illallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih dan sebagainya. Sementara zikir muqayyad pula, muqayyad ini bermaksud terikat. Jadi ia adalah zikir yang terikat dengan sesuatu masa, perbuatan atau tempat. Contohnya kalau tidur kan, zikir sebelum tidur, zikir ketika terjaga tengah-tengah malam dari tidur, zikir apabila mendapat mimpi buruk, zikir apabila bangun pada waktu pagi. Jadi kita ni hendaklah sentiasa melazimi diri sampai lisan kita ni sentiasa basah dengan zikir, baik zikir yang mutlak atau zikir yang muqayyad. Kalau dalam tandas tu maklumlah, tak payah. Okey. Di samping itu, apabila kita meminta pertolongan Allah untuk berzikir kepadanya, sudah tentu Allah akan menunjukkan kepada kita lafaz-lafaz zikir yang dia mahu dirinya diingati. Allah akan menunjukinya melalui ustaz, ustazah atau sumber rujukan yang mengajar zikir-zikir berdasarkan hadis-hadis yang sahih atau hasan. Zikir-zikir yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan ni terlalu banyak. Bukan sekadar kita tak sempat nak amalkan, kita nak baca pun tak sempat ya. Okey, jadi inilah zikir-zikir yang kalau kita minta pertolongan Allah, Allah akan menunjuki kita kepada zikir-zikir ini melalui ustaz, ustazah ataupun sumber rujukan YouTube ke, buku ke yang mengajarkan zikir-zikir ni ya. Bukan zikir ciptaan tok guru
syekh, atau yang diperolehi melalui mimpi dan sebagainya. Okey, itu yang pertama kita minta. Yang kedua, kita minta pertolongan Allah SWT untuk membantu kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dalam suasana kesibukan urusan harian, mungkin sahaja antara kita, termasuklah saya ini, yang lupa akan pelbagai nikmat yang Allah berikan, yang sebenarnya berada di hadapan kita, yang kita gunakan dalam urusan harian. Sehinggalah apabila Allah mencabut sedikit daripada nikmat itu, barulah kita sedar akan kewujudannya. Sebagai contoh, setiap hari kita menikmati kemudahan bekalan elektrik dan air. Ia menjadi satu kelaziman sehingga kita hampir, ataupun mungkin saya, hampir tak pernah bersyukur kepada Allah akan nikmat ini. Sehinggalah pada satu masa bekalan tersebut terganggu seketika. Ketika itu barulah kita sedar akan selama ni adanya nikmat bekalan elektrik atau nikmat bekalan air. Demikian juga setiap hari kita memandu kenderaan, menaiki motor, memandu kereta. Ia menjadi satu kelaziman sehingga kita hampir tidak pernah bersyukur kepada Allah akan nikmat ini. Sehinggalah pada satu masa kenderaan tersebut rosak, atau mengalami kemalangan, atau calar sikit je, kereta berkilat-kilat, calar sikit je, ketika itu barulah kita sedar akan nikmat memiliki kenderaan tersebut. Bahkan setiap hari kita tak pernah bersyukur dengan nikmat bekalan elektrik, air, kenderaan, macam-macam lagi lah, nikmat masa, nikmat kesihatan, nikmat makan minum, pelbagai lagi ya. Tetapi apabila nikmat itu hilang seketika, kita merungut berpanjangan, mengucap perkataan-perkataan yang buruk, oh damn lah, oh shit lah, oh F lah, apa semua tu, dan mewar-warkannya di pelbagai media sosial. Perasan tak? Kalau hari-hari naik kereta dari rumah ke pejabat, pejabat ke rumah, rumah ke pejabat, pejabat ke rumah, tak ada nak cerita kan? Tapi satu hari tu kena accident sikit je, kena sikit je, punyalah marah, punyalah merungut, punyalah cerita di media sosial apa kan. So hari-hari ada nikmat, kita tak pernah bersyukur. Tapi sekali ditarik nikmat tu sikit je, kena tuk sikit je, terus bising, merungut apa kan. Sama juga hari-hari diberi nikmat kesihatan yang bagus, satu hari demam sikit, demam sesama je pun kan, mula cerita, mula merungut apa begitu ya. Demikianlah manusia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya kita sememangnya tidak mampu untuk menghitung semua nikmat Allah kepada kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat nombor 18, di mana Allah SWT berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jika menghitung, jika menghitung nikmat Allah ini pun kita tidak mampu, apatah lagi untuk mensyukuri kesemua nikmat-nikmat tersebut ya. Sekali lagi saya ulangi, disebabkan kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, kita juga tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah tersebut. Oleh kerana itulah penting bagi kita meminta pertolongan Allah untuk mensyukuri pelbagai nikmatnya. Yang ketiga yang kita minta pertolongan Allah SWT ialah untuk membantu kita memperbaiki dan mengindahkan ibadah kita kepada Allah. Sekali lagi, dalam suasana kesibukan urusan harian, ada kalanya kita, termasuklah saya ini, tergesa-gesa dalam beribadah, rushing, very much rushing, tidak khusyuk, asyik-asyik duk fikir kena buat tu, kena buat ni, kena buat tu, dan kita hanya buat yang cukup-cukup je, yang wajib saja, yang asas saja. Oleh kerana itulah, melalui doa ini kita meminta pertolongan Allah untuk membantu kita memperbaiki dan mengindahkan ibadah kita kepada Allah. Jika sebelum ini kita ni rushing, tergesa-gesa, terburu-buru, moga-moga dengan doa ini kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyukan, dan juga ditambah dengan ibadah-ibadah sunat. Kalau solat misalnya,
Kita sempat juga buat solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Okey, ada masa sikit kita sempat juga berzikir. Tadi kita minta pertolongan untuk berzikir kan. Doa ini juga tanpa kita sedari dapat membantu kita menjauhi ibadah yang bid'ah. Meskipun sebagian manusia menyebut ibadah itu sebagai bid'ah hasanah. Macam mana tu? Okay. Ini kerana apabila kita meminta pertolongan Allah untuk memperbaiki dan mengindahkan ibadah kita kepadanya, Allah akan memberi petunjuk kepada kita kepada ibadah-ibadah yang diredainya, bukan ibadah yang diredai manusia. Okey, bezakan sebab sekarang ini kita minta pertolongan Allah untuk bantu kita memperbaiki dan mengindahkan ibadah kita kepadanya. Apabila Allah memakbulkan doa itu, sudah tentu Allah akan memberi petunjuk kepada kita kepada ibadah-ibadah yang diredai olehnya, bukan oleh ibadah-ibadah yang dicipta oleh manusia, kemudian sendiri puji diri sendiri, ini bid'ah hasanah, ini yang bagus, ini yang hasanah kan. Okey, jadi demikianlah sedikit ulasan saya ke atas 3 perkara yang kita minta pertolongan Allah dalam doa tersebut. Meskipun saya sebut bahawa doa ini adalah baik lagi penting bagi orang yang sibuk, ia juga tidak kurang pentingnya bagi orang yang tidak sibuk. Okey, daripada menghabiskan masa tidur, tonton drama Korea, tidur, makan makanan Korea, tidur, sambung drama Korea lagi. Okey, tak kisahlah Korea ke Jepun ke mana ke, alangkah baiknya jika sebahagian, kita tak minta semua, sebahagian daripada masanya digunakan untuk berzikir kepada Allah, merenungi pelbagai nikmat Allah, lalu mensyukurinya dan memperbaiki serta mengindahkan ibadahnya kepada Allah. Seperkara lain sebelum kita berakhir, yang ingin saya tambah dalam hadis di atas, okey, Rasulullah SAW berwasiat kepada Muaz untuk membaca doa ini pada setiap dubur solat. Okay. Para ulama berbeza pendapat bilakah yang dimaksudkan sebagai dubur solat. Ada yang berkata ia merujuk kepada selepas solat, yang ini menjadi salah satu daripada doa-doa yang lazim dibaca selepas solat. Selepas solat di sini bukan bererti sebaik sahaja selepas memberi salam, tetapi setelah dia berzikir dengan zikir-zikir yang daripada sunnah Nabi SAW, kemudian dia berdoa kepada Allah, dan salah satu doa itu ialah doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di pandangan pertama. Pandangan kedua pula berkata ia merujuk kepada dalam solat, yang ini selepas membaca tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Okey, salah satu tempat dalam solat ni ada 2 tempat, 2 masa yang Rasulullah SAW menganjurkan kita berdoa. Pertama ketika sujud, mana-mana sujud tanpa terbatas kepada sujud terakhir di rakaat terakhir, dan yang kedua, okey, ketika duduk membaca tasyahud akhir sebelum memberi salam. Okey, inilah tempat yang Rasulullah anjurkan kita berdoa. Inilah tempat yang Rasulullah sendiri lazim berdoa. Dan pandangan kedua menjelaskan bahawa doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kita baca pada saat itu. Yang ini tasyahud akhir sebelum memberi salam. Perkara ini saya akan jelaskan dengan lebih lanjut, lebih terperinci ketika mensyarahkan atau menjelaskan buku saya yang berjudul Zikir Selepas Solat, ketika membicarakan asas yang keempat ya. Sementara itu, ayuh kita melazimi doa ini bagi setiap solat-solat kita. Moga-moga dengan itu kita menjadi hamba yang lidahnya basah kerana zikir, hatinya sentiasa bersyukur, dan fizikalnya sibuk beribadah kepada Allah SWT. Sebab kalau kita renungi doa ni, ia merangkumi 3 perkara. Okay, zikir melibatkan lisan, okay, syukur melibatkan hati, sementara ibadah seperti solat, seperti puasa melibatkan fizikal. Jadi ia merangkumi kesemua 3-nya ya. Okey, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.